Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat lagi bersama dalam e-tutorial yang tepat untuk khusus Jawi dan Khat, insya-Allah. Marilah sama-sama kita mulakan e-tutorial kita pada kali ini dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam ini kita akan teruskan sambungan pada tutorial kita yang ketiga yang lalu, insya-Allah. Okey. Seperti biasa, ini ta'aruf daripada saya, dan boleh lihatlah saya punya blog ini, iaitu www.idaraskba.blogspot.com, iaitu Jawi Translator, tentang Jawi Translator. Okey, ni muka depan Jawi Translator. Dia ada tukar teks dari Rumi ke Jawi, tukar teks dari Jawi ke Rumi, penulisan Jawi, ada kuis dan sebagainya. Okey, ada banyak dalam hal ini. Kamus pun ada, kamus Rumi Jawi pun ada, Jawi Rumi pun ada. Okey. Baik, pada malam ini saya ingin menasihatilah, ataupun saling mengingatlah kepada semua pelajar siswa UM tentang pembelajaran kendiri yang sepatutnya anda sekalian sebagai seorang pelajar Open University, yang kita tahu bahawa sekarang ini pembelajarannya ialah 100% menggunakan online. Okey, apa dia punya tanggungjawab anda? Yang pertama saya nak katakan di sini ialah membaca modul. Wajib membaca modul. Okey. Yang kedua, menyertai forum perbincangan dalam talian. Kita ada forum, kita ada MyVLE tu. Yang ketiga, ini individu masing-masing naklah merancang matlamat anda untuk kenapa anda sambung belajar di OUM ini. Okey. Bagi pelajar khusus ini mungkin untuk mendapat ijazah sarjana muda. Okay, sebenarnya menguruskan sumber anda, sumber di sini saya fokuskan kepada sumber pendapatan sumber pendapatan. Okay. Kemudian menguruskan tekanan yang kita hadapi sekarang ni, ujian pandemik COVID-19. Saya mengharapkan semua pelajar siswa UM dapat menguruskan tekanan dengan baik. Yang pentingnya ingat bahawa kita ini ialah yang beragama Islam, kena redha ke atas apa yang Allah berikan kepada kita. Insya-Allah ada hikmahnya, dan kita sebagai seorang Muslim, kita percaya kepada qada dan qadar Allah, di samping kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan dan kejayaan untuk diri kita sendiri. Seterusnya menguruskan masa, itu memanglah wajib. Kena pandai urus masa, masa bila nak membaca modul, masa bila nak menyertai forum, nak bekerja dan sebagainya, untuk keluarga dan sebagainya. Kemudian memotivasikan diri anda sendiri, maknanya anda sendiri memotivasikan diri. InsyaAllah aku boleh, insyaAllah aku ada Allah SWT, insyaAllah Allah akan bantu aku. Begitulah. Memfokus dan beri tumpuan, maka kita kena beri tumpuan lah kepada pembelajaran kita di OEM ini. Kalau boleh janganlah hanya buat siapkan tugasan kemudian hadir peperiksaan akhir sahaja, tanpa membaca modul dan sebagainya. Mengetahui gaya pembelajaran anda, ini penting. Maksudnya
di zaman pandemik ini anda kena tahu bahawa pembelajaran kita ada e-tutorial secara online, kemudian peperiksaan pun secara online, kemudian kerja kursus pun secara online. Jadi kita kena tahu gaya pelajaran kita supaya kita dapat mengatasi apa sahaja masalah yang kita hadapi, kita dapat selesaikan dengan baik. Dan saya berdoa mudah-mudahan semua pelajar OUM yang mengambil kursus saya ini akan berjaya dengan cemerlang, insyaAllah. Okey, ini saya katakan tadi, mesti memanfaatkan MyVLE dan MyInspire. Sila aktifkan diri dalam forum. Okay, ini kita punya apa yang terdapat dalam MyInspire kita, Jawi dan Khat. Ada e-lesson 1, e-lesson 2 sampailah e-lesson 10. Okey. Ini ada message ni, ada saya boleh tengok discussion online saya pun. Saya dah masuk bahan banyak-banyak di sini. Okey. InsyaAllah untuk persiapan menghadapi akhir nanti, tutorial ke-8, 9, 10 kita akan bincang sedikit tentang discussion on final exam. Ini discussion topik lah, 1, 2, 3 sampailah ke 10. Ini kita punya timetable. Macam sekarang ini tutorial yang keempat, 18 hari bulan 2. Kesemuanya hari Khamis malam Jumaat kecuali pada 6 hari bulan 3. Kita buat, ni hari Sabtu kejap saya, kita buat jam 9 pagi sampai 10 pagi. Okey. Baik. Seterusnya, para siswa OUM yang saya hormati sekalian, insyaAllah kita akan pergi kepada topik yang keempat pada malam ini. Topik yang keempat pada malam ini ialah tentang kata imbuhan dan pinjaman dalam Jawi. Kalau kita tengok dalam modul ni, kata imbuhan ada, pinjaman tak ada. Okey. Okey. Imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan. Itu jenis imbuhan. Okey, saya insyaAllah kita akan tengok saya punya PowerPoint. Saya dah sediakan PowerPoint di sini. Okay. Sebelum itu tengok sedikit tentang tugasan anda. Okey. Ini kita punya topik-topik. InsyaAllah malam ni saya akan fokuskan kepada topik 4, kata imbuhan dan pinjaman dalam Jawi. Tapi sebelum tu kita nak tengok tugasan dulu. Okey, tugasan kita. Ada masa lagi lebih kurang berapa lagi? Lebih kurang 3 minggu saja lagi. 3 minggu saja lagi, iaitu tarikh penghantaran 14 Mac. Seperti pada tutorial yang lepas, tugasan kali ini ialah yang pertama tentang pendekatan yang sesuai. Ini boleh rujuk balik kepada saya punya tutorial saya yang ketiga. Saya jelaskan, saya jelaskan 5 ataupun 6 pendekatan yang sesuai untuk memahirkan tulisan Jawi peringkat sekolah rendah. Boleh rujuk balik. Okey. Kemudian kaedah permainan saya pun dah jelas, kaedah permainan. Dalam Jawi pun banyak kaedah permainan. Tank-tank lah sebagainya. Kemudian tokoh khat silam, dan juga tokoh khat zaman moden. Kemudian video tentang penulisan khat ini. Yang pentingnya video ni kamu kena letak dia punya link YouTube itu. Saya dapat melihat dia punya video tersebut. Pendekatan ni kamu atau pelajar semua dikenaki menerangkan tentang membincangkan 4 pendekatan saja. Dalam video lepas saya terangkan banyak, dalam tutorial yang lepas saya terangkan banyak pendekatan yang sesuai untuk kita PDP Jawi di peringkat sekolah rendah. Itu juga kaedah permainan. Dia nak tentangkan kaedah permainan. Kemudian membandingkan kaedah penulisan, membandingkan di antara kedua tokoh khat silam dan lama, tentang silam dan moden, tentang pendekatan dan hasil yang mereka ketengahkan. Okay. Kemudian analisis video. Okay. Baik. Okey. Kita tengok lagi apa lagi yang saya sediakan dalam kita punya ni. Ini tokoh lah. Tokoh, antara tokoh boleh rujuk kepada kita punya modul yang ke-7. Modul 7. Topik 7. Ini antara tokoh khat silam.
kalau mengikut kita punya kamu punya apa, kita punya kita punya seorang tokoh silam dan juga seorang tokoh tokoh moden. Boleh tengok topik yang ketujuh ini, boleh tengok topik ketujuh. Okay. Ini tokoh moden. Ni. So bandingkan dari segi pendekatan penghasilan mereka, tokoh silam ini, okay, 8 orang, 2, 4, 6, 8, pilih seorang saja. Tokoh moden ni boleh Syekh Osman Taha, boleh boleh ambil seorang. Okay. Syekh Osman Taha, Syekh Muhammad Syekh Muhammad ni Syekh Osman Taha, Syekh Muhammad Sami Effendi, Syekh Abdul Aziz Effendi, Al-Rifai dan sebagainya. Boleh ambil di sini untuk membincangkan perbandingan antara pendekatan khat mereka. Okey. Baik, seterusnya. Seterusnya kita pergi kepada PowerPoint saya yang seterusnya, iaitu tentang apa yang hendak kita pelajari pada malam ini. Okey. Sudah. Okay, nampak gaya saya masih lagi bersorangan. Tak ada lagi pelajar yang masuk. Ni topik 7 tadi. Okey, kata terbitan. Kata terbitan. Okey, kata terbitan. Kata terbitan terdiri daripada 4 jenis, iaitu kata terbitan berawalan. Contohnya pelari. Kata terbitan tu pelari, melawan, terbesar dan banyak lagi. Yang kedua, kata terbitan berakhiran. Contohnya pakaian, akhiran an, buatkan, akhiran kan dan banyak lagi. Kata terbitan berapitan, diapit. Contohnya pe dan an, pelaksanaan, me dan kan, memainkan, kearaban dan banyak lagi. Kemudian kata terbitan bersisipan, contohnya telunjuk, telunjuk, disisipkan, IL tu, selera, gelegak, disisipkan di antara kata-kata itu. Okey. Kita pergi pada kata terbitan. Ini saya ambil daripada buku panduan yang terbaru, buku panduan pedoman ejaan Jawi Dewan ini yang paling baru sekali, 2020. Okey, kata terbitan ialah kata dasar yang mempunyai imbuhan awalan, sisipan, akhiran dan ampitan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Semua imbuhan tidak boleh berdiri sendiri, betul, ditulis serangkai ataupun bersambung dengan kata dasar. Terdapat sebahagian kata terbitan yang mengubah bentuk dasar dan ada juga yang tidak. Okey, contoh kita tengok sini. Jenis imbuhan yang berawalan, ini awalan. Penulisan kata terbitan berawalan yang tidak mengubah ejaan bentuk dasar. Contohnya, okey, padanan Jawi awalan bela, bentuknya ajar. Jadi bentuk terbitannya adalah belajar. Maha siswa, juru audit, dia gabungkan perkataan itu, bukan jauh. Anti karat, contoh. Dui fungsi, dui pra, ini awalannya. Dui fungsi pra, perkataan awalan itu pra, pra sejarah, penduduk, tersadai contohnya. Okey. Yang kedua, kata terbitan berawal meng atau pen dengan bentuk dasar bermula dengan konsonant, KPST, dieja mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Kita kena ikutlah. Bila apa? Contohnya padanan awalan mem, bentuk kata dasarnya pikul. Kalau kita mengikut kaedah yang pertama tadi, itu telah mempikul, tapi tidak untuk kata-kata yang bermula dengan huruf konsonan K, K, P, S, T, macam pikul ni P, pikul. Jadi kita kena tukar kepada memikul. Memikul maknanya huruf fa tu kita buang, kita letakkan huruf awalan mem itu sambung terus dengan
ya, kaf, waw, lam. Mengikut. Maknanya di sini dikatakan kita kena ikut eja mengikut sistem bunyi bahasa Melayu. Pikul memikul, tolak menolak, kata mengata, serang menyerang, pulas pemulas, tutur penutur, karang pengarang, segar penyegar. Maknanya ejaan Jawi dia ikut sistem bunyi bahasa Melayu. Okey. Seterusnya kita tengok lagi yang ketiga. Kata terbitan yang berawalan men ataupun dengan bentuk dasar yang mula dengan alif dieja dengan dua cara. Cara yang pertama apa dia? Jika bentuk dasar yang bermula dengan alif yang bunyi A dalam suku kata terbuka berkuala V, V itu ialah vokal, hendaklah dikekalkan alifnya. Contoh, padanan Jawi awalan meng, bentuk dasar asuh, asah. Jadi kita kekalkan ataupun kita bermula dengan alif, kita hendaklah dikekalkan alif dia. Mengasuh, mengasah, okay, mengasuh, mengasah, ajar, pengajar. Kalau pengajar, acara, pengacara, begitu. Kemudian selain pada yang nombor satu ni, huruf alif digunakan. Ini tadi huruf alif dikekalkan. Ini digugurkan bila? Perkataan meng, bentuk dasarnya mas. Mengemas, dibuangkan huruf alif, emas tu. Ambil, mengambil, undi, mengundi, idam, mengidam. Seterusnya pengubat, ubat, pengubat, edar, pengedar. Okey. Jenis imbuhan yang berawalan, bentuk kata dasar serapan daripada bahasa Arab. Ini bahasa Arab pula. Yang bermula dengan huruf alif yang berbunyi I, atau U, naklah dia menambah huruf vokal ya atau bunyi I ataupun waw dengan bunyi U. Contohnya meng, dia punya awalannya meng, untuk asal dia iktiraf ataupun usul jadi mengiktiraf. Kita gantikan huruf alif itu dengan huruf ya, vokal ya. Vokal alif itu dengan huruf ya. Mengusul, alif itu tukar dengan waw, mengusul. Iklan, mengiklan. Usul, pengusul. Contoh. Okey. Okay, yang keempat, kata terbitan berawalan men dan pun bagi kata serapan yang bentuk rasanya bermula konsonan dieja tanpa menggugurkan huruf alif. Menggugurkan huruf pertama pada dasarnya, itu kata serapan bahasa Inggeris. Contohnya padanan Jawi awalan mem, break, dia punya bentuk dasar break. Break ni asalnya bahasa Inggeris tapi kita gunakan untuk bahasa Melayu. Draft contohnya, draft, grip, grip, menggrip, proses, stabil, kritik, pengkritik. Okey, kita ada perubahan. Kata dasar dia tak ada perubahan. Okey, cuma kita tambah saja di awalannya kita katakan kata-kata imbuhan ini. Okey, itu juga kata serapan bahasa Arab. Kata terbitan berawalan men dan pen bagi kata serapan yang bentuk rasanya bermula dengan konsonan dieja tanpa menggugurkan huruf pertama. Bentuk rasanya fitnah, memfitnah, menterjemah, itu yang dikekalkan, mengqadha, sebagainya. Okey, yang kelima, bentuk kata dasar yang bermula dengan konsonan waw dan ya, diikuti bunyi vokal a dan i dan suku kata terbuka yang tidak menggunakan huruf vokal apabila menerima sebarang awalan adalah dieja menambah huruf alif atau ya selepas huruf waw atau huruf ya tersebut. Contoh berawalan wakaf wirid, berwakaf menambah huruf alif, wirid menambahkan huruf ya, berwirid. Okey, sekejap saya masih seorang lagi. Tak apa, kita akan teruskan kita punya perbincangan di bawah kata imbuhan. Okey, kata imbuhan mana tadi? Kata imbuhan. Okey. Yang kelima, yang keenam tadi, okey, kalau wafat
kewafatan tambah huruf alif, warak kewarakan, wabak kewabakan, wasiat apa wasiat. Okey. Yang keenam, awalan yang ditulis dengan huruf dal dengan dua cara. Kalau dal, D, D. Jika bentuk dasar bermula dengan huruf alif, maka huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif jika terdapat imbuhan D diawalkan. Contohnya asah, di asah, tambah huruf hamzah di atas alif. Audi, di audi, tambah, nampak tu. Usung, diusung, olah, diolah. Itu yang pertama, cara pertama. Kalau awalan D. Cara yang kedua adalah jika bentuk dasar tidak bermula dengan huruf alif, maka awalan D dirapat dengan kata dasar tanpa mengubah huruf pertama kata dasar tersebut. Contohnya dibawa, dimakan, diproses, diterjemah. Okey. Tadi kita katakan huruf alif, tapi yang ni dia tidak tambah hamzah, cuma dirapatkan sahaja. Okey. Baik, seterusnya kalau kita tengok ya, kalau bermula dengan huruf alif, tambah alif hamzah. Kalau tidak, dia hanya terus saja dirapatkan saja. Okey. Hamzah begitu juga. Huruf awalan se ditulis dengan huruf sin, dengan dua cara, iaitu pertama, jika kata dasar bermula dengan huruf alif, maka huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif yang ditulis bersambung dengan awalan se. Agama, seagama, letak alif, searti, seekor, seorang. Jika bentuk dasar tidak bermula dengan huruf alif, tadi bermula dengan huruf alif, tak ada huruf alif, maka awalan se bersambung dengan bentuk dasar tanpa mengubah huruf. Contohnya sebuah, sehari, sebelum, sebelum, secawan, sebelum, beluk, sebelum. Okey. Kemudian awalan ditulis dengan huruf kaf dengan dua cara. Okey. Ini kalau dalam apa yang lama dipanggil sekedi. Hukum huruf se, huruf ke, huruf dal, sekedi. Okey, sama juga dengan tadi. Okey, kalaulah jika bentuk dasar bermula dengan huruf alif, maka huruf hamzah diletakkan di atas huruf alif yang ditulis bersambung dengan awalan ke yang ada di depannya. 4 ke 4, 6 ke 6, urus ke urus. Yang kedua, jika bentuk dasar tidak bermula dengan huruf alif, maka awalan ditulis bersambung dengan bentuk dasar tanpa mengubah huruf pertama bentuk dasar tersebut. Contoh tadi yang ni bermula dengan huruf alif. Kalau tidak bermula dengan huruf alif, contohnya tagih, ke tagih. Kita letak saja awalan ke tu, ketua, ketawa. Okey. Baik, seterusnya kata terbitan yang berimbuhan sisipan. Tadi awalan, ini sisipan. Kata terbitan yang berimbuhan sisipan adalah mengikut kaedah penulisan dan pengertian huruf di tengah kata. Contoh, L, tunjuk, telunjuk, tunjuk, 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 tunjuk. Jadi bila terbitan telunjuk, L, telunjuk, telunjuk, kita tambah huruf L, telunjuk. Serbak, semerbak, EM, sisipan. Gerigi, 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 sinambungan, sinambungan. Kata terbitan akhiran sultan, sultanah. Bantu terbitannya akhiran alihan ad, muslim, muslimat, in, hadirin, wan, bangsawan, kan, jadikan, duniawi, dunia, duniawi, tambah saja. Okey, kata terbitan yang berimbuhan akhiran, ejaan akhiran an dalam ejaan Jawi dieja dengan tiga cara. An dalam Jawi an.
Yang pertama, akhiran alif nun an diimbuhkan pada kata dasar yang berakhiran dengan huruf vokal waw, u, o atau diftong. I, alif, waw, au, au tu. Contohnya padanan jawinya an, bentuk dasarnya buru. Maka diletak saja di akhirnya buruan, panduan. Maksudnya dia tidak ada perubahan, tambah saja an saja di ujung tu. Tapi yang kedua, akhiran hamzah nun an, tadi alif nun, hamzah nun diimbuhkan pada kata dasar yang berakhiran dengan huruf vokal a. Huruf vokal a. Okey. Yang tadi tu akhiran alif nun diimbuhkan pada kata dasar yang berakhir dengan huruf vokal waw, berakhir dengan huruf waw. Ini akhir vokal waw. Ini kalau berakhir dengan huruf a, huruf vokal a alif. Contohnya celah. Jadi kita tambah, kalau alif kita tambah hamzah nun. Kalau vokal waw, waw, ataupun diftong, maka kita buat alif nun. Tapi jika berakhir di kata dasar berakhir dengan huruf vokal a, maka kita kena tambah hamzah nun. Padanan jawinya cela, celaan, ganda, gandaan, jelma, jelmaan, sewa, sewaan, sara, saraan. Okey. Itu dia. Okey. Okey, seterusnya jika bentuk dasar yang berakhir dengan vokal a yang tidak ditulis dengan huruf vokal alif, naklah ditambah dengan vokal alif. Contohnya baca. Baca tak ada alif kan, tapi kita kena bila tambah dengan an, kita kena letak alif. Baca, bacaan, taja, tajaan, reka, rekaan, duga, dugaan. Itu tentang akhiran an. Seterusnya yang ketiga, akhiran nun. Tadi alif nun, hamzah nun, yang ni ditambahkan alif. Sebelum tambah imbuhan, maknanya tambahkan alif. Kemudian yang ni pula akhiran nun diimbuhankan pada bentuk dasar yang tidak berakhir dengan huruf vokal alif, waw ataupun diftong. Contohnya tari, tarian, tambah saja nun. Tari, tarian, masak, masakan, sumpitan, tambah saja nun saja padanan nun. Okay. Seterusnya padanan hamzah ya, i, ini huruf hamzah ya diimbuhkan pada kata dasar yang berakhir dengan huruf vokal alif atau waw atau diftong. Alif, waw, au, lampau, lampau tu diftong. Maka kalau dia tambah padanan jawi, dia akan tambah hamzah ya saja. Lampau, lampaui, serbu, serbui, susui, lalui, mulai, semua tu. Okey. Soalnya huruf akhiran hamzah, tadi hamzah ya, akhiran hamzah ya diimbuhkan pada kata dasar yang berakhir dengan vokal alif waw ataupun diftong tadi. Contohnya suka, sukai, yang ni sama juga tadi. Harga, hargai, yang ni sama, sambungan saja tadi. Okey. Kemudian yang kedua, ejaan i dieja dengan dua cara. Pertama, huruf akhiran ya diimbuhkan pada kata lain yang tidak berakhir dengan huruf vokal alif atau vokal waw atau diftong. Contohnya pada jawinya ya, bentuk dasarnya mungkir, disambung saja di ujungnya ya mungkiri, kirim, kirimi, layan, layani, payungi, kenali. Senang je, ini tak ada berubah. Ini kata terbitan yang bermakna apitan. Kalau apitan, contohnya apitan berdaan, kata dasarnya anggap, beranggapan. Ini pun senang juga. Ber, depan, tambah saja an tu, nun saja di belakang tu. Nun saja. Keraian, mempunyai. Mempunyai. Okey. Mem dengan i. Meng dengan kan, menjatuhkan. Senang je, ini tak ada masalah. Dan seterusnya, banyaklah, boleh baca lah ni. Habis dah. Tentang kata terbitan. Okey. Seterusnya kata pinjaman. Kata pinjaman, sebab dalam modul kita ni tidak disebut tentang kata pinjaman. Di sini saya tunjuk contoh kata pinjaman.
daripada bahasa Arab. Contoh perkataan asal dari bahasa Arab. Rumi, salji, jawinya ejaannya betul salji. Sahsyah, syarat, syara, syariat, syaitan, ta'at, tabal, tabib, tamak, taraf, ibarat, ilmu, ibadah, azam, awam, walib, ghaib, contohnya. Okey, kita tengok kata pinjaman bahasa Arab. Dalam modul tak ada, dalam modul tak ada. Okay, kita tengok sini. Kata serapan bahasa Arab. Okay. Kata serapan bahasa Arab dia ada dua. Satu istilah agama dan kedua kata umum. Nampak ejaan istilah tu. Inilah ejaan yang baru. Istilah. Dia ikut ejaan tulisan Rumi. Istilah agama. Kalau dulu alif sad, sekarang alif yasin istayati lam halah istilah agama. Yang kedua kata umum. Kata serapan bahasa Arab ni dua, satu iaitu istilah agama, yang kedua kata umum. Okey, kita tengok contohnya. Cara-cara penulisan Jawi bagi kata pinjaman bahasa Arab. Yang pertama istilah agama. Istilah agama iaitu segala perkataan yang berkaitan dengan aktiviti keagamaan. Apa dia? Yang pertama, huruf hamzah di akhir kata hendaklah ditulis sejajar dengan huruf Jawi yang lain. Contohnya, wuduk, sama saja, sejajar, sama. Doa, bukan atas sebagainya, bukan bawah. Qada, isya, kedudukan hamzah tu, kita tengok. Okay, yang kedua, huruf ta marbutah hendaklah dikekalkan seperti ejaan asalnya. Okay. Huruf ta marbutah hendaklah dikekalkan seperti ejaan asalnya. Okay. Contoh, Qiblah, Mekah, Zakah, Madinah. Itu ejaannya. Kekal ikut bahasa Arab. Okey, istilah agama yang dikekalkan menurut ejaan asalnya. Contoh, halal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fardu, Al-Quran, itu. Okey. Saya cuba tengok ini, saya tak nampak yang lain ni. Kalau ada lagi, tak ada, saya masih lagi berseorangan. Berseorangan, tak apa. Kita terus kita punya lagi. Okey. Ni. Yang keempat, kata pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif lam ta'rif sama ada alif lam samsiah atau alif lam kamriah. Ini adalah kekal ejaan Arabnya, tanda simpang tidak perlu digunakan. Contoh, Ar-Rahman, As-Salam, Al-Aziz, Al-Quddus. Okay, tak perlu simpang. Tapi dalam tulisan Rumi perlu ada simpang. Dalam tulisan Jawi tak ada perlu simpang. Sambung saja alif lam. Okey, yang kedua, kata dasar yang berakhir dengan alif lam al-maqsurah hendaklah dikekalkan ejaan seperti dalam bahasa Arab asal. Contoh, Musa, Fatwa, Syura. Yang kedua tadi ialah istilah agama. Ini kata umum pula. Kata umum digunakan dalam aktiviti kehidupan. Contohnya, kata umum ditulis mengikut sebutan orang Melayu. Tengok oleh ejaan asal sabun. Ejaan Melayu ialah sabun. Ejaan Arabnya sabun. Tapi ejaan Melayu Jawi kita apa dia? Sabun. Kertas, kertas. Istilah ni katakan ni ubah ni, dulu kita guna yang ni istilah. Tapi sekarang dah jadi istilah. Jadi katakan sini sebab kata umum ditulis mengikut sebutan orang Melayu. Sebutan orang Melayu. Ini perubahan dia. Istilah sekarang dah istilah. Okey, perkataan asal ta marbutah yang digunakan sebagai kata umum. Okey, contoh. Okey. Tengok sini. Contoh. Okey. Kata asalnya diajar mengikut ta marbutah tapi disebut oleh orang Melayu sebagai hak, maka dieja ha. Contohnya jamaah, jamaah, hidayah, hadiah,
Jamaah tu bahasa Arab. Jemaah ini bahasa Melayu. Hadiah, hidayah, jemaah, hidayah. 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 Okay. Kata yang asalnya diajar menggunakan ta marbutah tetapi disebut oleh orang Melayu dengan bunyi ta, maka diajar ta maftuhah. Contoh sahabat. Sahabat jadi sahabat. Ini sahabat ni bahasa Arab. Bahasa Melayu sahabat. Syarikah ni bahasa Arab. Bahasa Melayu ialah syarikat. Ini pedoman yang terbaru yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2020. Jadi bila kita nak sahabat, bukan sahabat macam ni lah. Sahabat macam ni. Sebab dia dieja mengikut bunyi Melayu. Bunyi Melayu. Okey, seterusnya kata yang asalnya diajar dengan ta marbutah tetapi disebut dengan variasi sebutan dengan makna yang sama, maka dikekalkan ejaan asalnya. Contohnya ibadah, ibadah, akibat, akibat. Ada yang dikekalkan. Okay, kata yang asalnya diajar dengan ta marbutah tapi disebut dengan dua variasi sebutan yang berlainan makna, maka diajar dengan huruf ha dan ta maftuhah. Contohnya amanah. Okay, tukar satu amanah, satu amanat. Sebab nak bezakan antara amanah dengan amanat. Hikmah dengan hikmat. Kalau hikmah begitu, yang di atas ni adalah ini bahasa Arab, bahasa Arab. Ini bahasa Melayu, bahasa Melayu. Okey. Jawi, itu tulisan Jawi. Jawi. Okey, yang ketiga, kata umum yang diletakkan huruf vokal bagi mengelakkan salah baca. Contohnya muharram. Muharram. Boleh dibaca muhrim ataupun muharram. Untuk mengelakkan salah membaca, ejaan muhrim diletakkan vokal ya. Muhrim, Muharram, bulan Muharram, muhrim diletakkan vokal ya sebelum mim itu. Ini juga cara ejaan dalam bahasa Arab. Habis dah. Untuk kata pinjaman bahasa Arab. Okey. Pinjaman bahasa Arab. Seterusnya. Ini contoh tadi. Okey. Kita seterusnya di bab seterusnya iaitu tentang cadangan PDPR Jawi. Bagaimana kita nak melaksanakan kaedah Jawi tadi itu dalam kelas. Okey. Untuk itu kita cuba tengok bagaimana Ustazah Syafiqah Nabilah ini mengajar mata pelajaran Jawi secara online, yang dibuat secara online. Kita tengok. Saya terlupa nak nak tukarkan setting ini supaya anda semua dengar. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya pada hari ini Ustazah Nabila Razali. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam bidang Jawi, iaitu kata pinjaman bahasa Arab. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ialah mengenal kata pinjaman bahasa Arab dengan betul. Yang kedua ialah membaca kata pinjaman bahasa Arab dengan betul. Dan yang ketiga adalah menulis kata pinjaman bahasa Arab dengan betul. Baiklah, apakah perbezaan di antara kata serapan dan juga kata pinjaman? Kata pinjaman ialah istilah yang dikekalkan ejaan asalnya di dalam Al-Quran, dan kata serapan ialah kata umum dalam bahasa Arab yang dieja mengikut sebutan bahasa Melayu. Baiklah, mari kita lihat kata pinjaman bahasa Arab yang pertama, iaitu perkataan bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, iaitu istilah agama yang dikekalkan ejaannya. Yang pertama, doa. Yang kedua, wudu. Yang ketiga, qada. Yang keempat, ulama. Dan yang seterusnya ialah solat, nikmat, rakaat, Madinah, halal, tayamum, fardu dan juga haram.
Mari kita lihat pembahagiannya, iaitu huruf hamzah di akhir kata hendaklah ditulis secara sejajar, iaitu doa, wuduk, qada dan juga ulama. Yang kedua ialah huruf ta marbutah hendaklah dikekalkan seperti ejaan asalnya, iaitu solat, nikmat, rakaat dan juga Madinah. Yang ketiga ialah istilah agama yang dikekalkan menurut ejaan asalnya, iaitu halal, tayamum, fardu dan juga haram. Yang seterusnya ialah perkataan bahasa Arab yang dikekalkan ejaan asalnya, iaitu As-Salam, Al-Qamar, Ar-Rahim, Al-Aziz, Taqwa, Fatwa dan juga Syura. Pembahagian yang kedua ialah kata pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif lam ta'rif, sama ada alif lam samsiah ataupun alif lam qamariyah yang dikekalkan ejaannya, iaitu As-Salam, Al-Qamar, Ar-Rahim dan juga Al-Aziz. Yang seterusnya ialah kata dasar yang berakhir dengan alif maksurah hendaklah dikekalkan ejaannya, seperti Taqwa, Fatwa dan juga Syura. Bahagian yang kedua iaitu kata serapan bahasa Arab. Perkataan bahasa Arab yang sudah terserap dalam bahasa Melayu dieja dalam jawi mengikut sebutan bahasa Melayu. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama ialah sabun, yang kedua ahli, yang ketiga umat, yang keempat zalim. Dan yang seterusnya ialah rukun, lazim, kertas, hamil, rakyat, akibat, hikmah dan juga umur. Alhamdulillah, selesai sudah kita mengenal dan membaca kata pinjaman bahasa Arab pada video kali ini. Semoga selepas ini anda boleh menulis pula kata pinjaman bahasa Arab dengan betul. Semoga berjumpa lagi. Bye! Okey, itu bagaimana kita tengok pengajaran PDPR oleh Ustazah tersebut berhubung subjek Jawi, subjek Jawi. Okey. Baik, seterusnya kita cuba tengok sekali lagi kita punya kita punya My Aspire ni. Kita tengok apa yang diletakkan dalam kita punya minggu keempat ni. Kata imbuhan dan Jawi. Kita tengok ni ialah tentang video yang ditunjuk dalam kita punya ni. Sekejap Saya terpaksa ubah sekali lagi sebab tidak kamu tidak mendengar dia pun tak boleh mendengar dia punya video tersebut. Cuba kita tengok video yang diberikan dalam My VLE kita tu.
Okey, itu contoh yang diberi dalam kita punya modul modul untuk dalam kita punya MyVLE forum MyVLE forum yang dalam tersebut ditunjukkan tentang bagaimana video kata imbuhan dan pinjaman dalam Jawi. Cuba kita tengok sikit untuk yang ketujuh ni. Tujuh, inilah tentang khat. Tentang khat. Okey, kita tak perlu sebab dia tak ada kaitan dengan kita punya tugasan lagi. Okey, ini contoh khat saya katakan tadi. Yang untuk yang kelima, ini tentang menyambung huruf sambung Jawi, tutorial yang kelima. Okey, tutorial yang keenam, ini just PDF saja, artikel. Okey, artikel 7, 8, khat, penulisan khat, variasi khat. Okey, 9, kaedah penulisan khat nasah. Okey, 10. Video macam ni yang anda boleh tolong ambil, tutorial menulis khat. Boleh ambil mana-mana tutorial, diambil mana-mana video, yang pentingnya nyatakan dia punya link sumber dia. Okey, lepas tu barulah ceritakan bagaimana kaedah penulisan khat tersebut untuk menjawab dalam soalan ni. Saya dah letakkan dalam kita punya discussion assignment ini. Okey, kita tengok sini kaedah permainan dan nyanyian yang dikatakan yang di cuba tengok, saya ambil contoh saya buat. Nampak? Siap dengan dia punya aktiviti lagi, cara permainan lagi. Ni kaedah permainan yang mana dalam kita punya tugasan itu memerlukan anda untuk menguraikan bagaimana pelaksanaan kaedah permainan dalam mengajar Jawi kepada pelajar di sekolah rendah. Di mana kita kena tunjukkan unsur-unsur kita katakan unsur-unsur
fun itu, unsur-unsur gembira, unsur-unsur gembira itu. Saya nak cuba ulang sekali lagi tentang dia punya rubrik dia. Kalau kita tengok, okey, satu kaedah permainan dalam pengajaran jawi dan menganalisisnya berdasarkan teknik PK21. Menganalisis kaedah permainan pengajaran jawi berdasarkan teknik pengajaran semasa dengan tepat dan jelas. Okey. So, ini contoh. Saya gunakan permainan. Ini, okey. Prinsip bermain sambil belajar ini. Okey. So ini satu contoh sajalah, satu contoh saja. Kamu boleh buat contoh-contoh lagi yang lain yang lebih baik daripada ini. Okey. Sebab ada yang tanya saya permainan tu macam mana? Permainan dalam tulisan jawi. Kemudian kaedah penulisan kad video tadi maksudnya ambil link satu penulisan kad, contohnya penulisan kad nasakh ke, kad sulus ke, kad kufi ke, kamu huraikan dari segi kaedah penulisan dia, kemudian kamu ceritakan sedikitlah pengalaman yang kamu ada. Contohnya kamu pernah pergi melihat pameran tulisan kad ke atau sebagainya lah, yang yang sesuai dengan penulisan kad ini. Pengalaman anda mungkin melawat ke dan sebagainya. Ceritalah sedikit pengalaman, kaedah pengalaman itu, di mana dan sebagainya. Tinggi markah dia 12 markah. Pengalaman anda tentang penulisan kad ini. Okey. Apa lagi? Tak ada apa dah ya. Pendekatan saya dah jelaskan. Permainan pun saya dah bagi contoh. Kemudian tokoh tadi saya dah jelaskan, tokoh silam. Kemudian tokoh moden, tokoh silam dengan tokoh moden. Saya dah bagi dah saya nama tadi. Tokoh silam dengan tokoh moden. Okey. Baik, ini saya balik kepada modul kita tadi. Modul kita tadi semua dah jelaskan imbuhan dan sebagainya. Okey. Ini contoh penggunaan jawi dalam ayat. Baik. Kalau untuk peperiksaan, tujuan peperiksaan memang ada tulisan, ada soalan yang memerlukan anda menaip jawi. Menaip jawi. Okey. Menaip jawi. Soalan kena mahir menaip jawi. Ini contoh-contoh. Seperti mana yang saya jelaskan dalam tutorial yang pertama, kedua dulu contoh-contoh soalan dalam kita punya kursus ini, ada yang memerlukan anda menulis teks jawi. Sebab dia ada tulis ni, topik kelima ni penulisan teks jawi. Topik yang kelima itu tentang penulisan teks jawi. InsyaAllah saya akan bincangkan pada tutorial yang kelima, penulisan teks jawi. Kita akan bincangkan sikit tentang penulisan teks jawi ni. Macam mana penulisan teks jawi ni, dari kanan ke kiri, contohnya begitu. Okey. Dan dalam soalan-soalan yang lepas pun sekurang-kurangnya 3 soalan menghendaki anda menulis jawi. Maksudnya kena type komputer jawi lah. Kena type komputer jawi. Okey. Itu tentang dia punya keperluan untuk peperiksaan. InsyaAllah kita akan bincangkan dengan lebih detail pada minggu hadapan. Topik 5, penulisan teks jawi. Pada kali ini saya bincangkan pertama tentang tugasan tadi, yang kedua tentang kata imbuhan dan juga pinjaman. Imbuhan tadi banyak, jelas, panjang lebar saya bincangkan tentang kata imbuhan tadi. Okay. Kemudian tentang pinjaman, pinjaman bahasa Arab. Pinjaman bahasa Arab. Dia ada juga pinjaman bahasa Inggeris.
kata pinjaman dalam bahasa Inggeris. Dalam modul kita tak ada sebut pun pinjaman dalam bahasa Inggeris. Kalau boleh saya nak tunjuk sedikit tentang pinjaman bahasa Inggeris. Saya tengok ya. Oh, tak ada sini untuk yang bahasa Inggeris. Ini yang kata terbitan tadi. Terbitan tak ada apa. Okey, dalam PowerPoint saya banyak sebenarnya PowerPoint saya ni. Tu dia ejaan Jawi. Ejaan Jawi, suku ke kata terbuka, tertutup. Perkataan satu bunyi, tiga bunyi, ejaan lazim, ejaan tadisi, kejar baris. Ini adalah lama, sebab dia ada hukum dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita dah tak guna dah hukum-hukum ni. Kita ikut kaedah ejaan yang baru. Ini kata ganda, diftong, geluncuran apa semua, gelinciran, bunyi glota Melayu, bahasa Inggeris. Ini saya tengok sikit bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Kalau bunyi glota bahasa Inggeris, teks, expo, lirik, klinik. Kalau glota Arab adalah syuru, akhlak, munafik, itu suluk, musyrik, huduk, isyak, balak, ambiyak, bakok, tomak. Ini semua kata pinjaman ni. Ni homograf tidak hakiki, kedai, kedi, puas, puasa, topi, tupai, homograf yang bersama, borong, bila, bela, tempoh, cepat sangat, kaedah ejaan. Okey, sekejap ya. Kata gabung banyak ya dalam tulisan Jawi ni, banyak imbuhan kata depan di ini tadi di atas, di alaf baru, di udara ada amzah tu, di air hitam, diambil, diusahakan, diarah, semua ke utara, nampak? Kita kena letakkan alif hamzah tu, tambah imbuhan ke utara, kita kena tambah alif itu, ada hamzah di atasnya. Ini tentang hamzah. Cuma sekarang ni diislamkan itu, dia masih lagi diikut ejaan, diislamkan. Perlukan hamzah. Okay, yang tadi himbuhan awalan dan akhiran, berterpon, himbuhan an dan ai, tadi. Okey, pasukan, cobaan, semua tu himbuhan an dan i, kehendaki. Akhiran nun, hamzah nun dan an. Contoh, nun perkataan yang berakhir dengan huruf selain huruf alif. Contohnya pasukan, durian, rujukan, jawatan, amalan, senaman, pengkhususan, jawapan, itu semua tu. Hamzah nun perkataan yang berakhir dengan huruf alif atau alif terwujud, contohnya cubaan, cuba, pelawa, tambah saja alif hamzah nun di akhiran. Okey, akhiran an pula, perkataan yang berakhir dengan huruf waw saksi, huruf waw vokal, atau waw diftong, tadi susuan, tujuan tadi, paluan yang tadi saya dah bincangkan dalam saya punya PowerPoint tadi, cubaan, pelawaan, deraan, perusahaan, okey, jajaan, kekayaan, dugaan, kebanggaan, semua ni, jawatan, ini tadi, pasukan, susuan, tujuan, gurauan, kepulauan, ni diftong, akhiran ya, i,
Ya perkataan yang berakhir dengan huruf selain alif dan waw, contohnya kehendaki, amali, akhiri, itu akhiran i, Kalau akhiran hamzah ya pula perkataan yang berakhir dengan huruf alif atau alif terwujud dan waw, contohnya cobai, cobai, usahai, tambah hamzah dengan ya akhirannya i, gurui, susui, dului, baiki, kehendaki, amali, singkiri, punyai, kuasai, sukai. Nampak? Ini dah tak apa lagi, perangkat ayat tak ada. Imbuhan masih lagi imbuhan tadi lah, kah, tah, imbuhan betapakah, lah. Just ini tambah saja dia punya imbuhan tadi. Ini yang bahasa Arab, rukuk, tertil, wuduk, taharah. Bahasa Inggeris, stamp, club, system, station, isu. Bagi dari bahasa Inggeris lagi, koleksi, deklamasi, koperasi, destinasi. Ikut ejaan bahasa Melayu, sebutan bahasa Melayu dia. Ejaannya. Sekian, terima kasih. Habis dah pada malam ini tentang topik yang keempat. Topik yang keempat habis dah. Topik keempat habis. Okey. Ada pertanyaan, insya-Allah masukkan dalam forum, Okey. Insya-Allah kita jumpa minggu hadapan dengan penulisan tulisan Jawi. Okey. Kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.